Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Sila ke muka surat 433, kelebihan qiyamul lail. Sebelum ini kita bersama dengan ayat pertama dan kedua yang menumpukan kepada bangun malam untuk beribadat. Ibadat sama ada salat ataupun ibadat-ibadat yang lain yang boleh membawa bekalan kepada ke akhirat, yaitu ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Penekanan Nabi SAW secara amali kepada salat malam adalah sangat besar penekanannya. Beliau memulakan salat malam ini bersama keluarganya, kadang-kadang diikuti keluarganya dan kadang-kadang tidak diikuti. Kita dapati Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi salat malam, dia tidak bersama dengan Nabi, tapi dia memerhatikan kedudukan Nabi sehingga dia dapat meriwayatkan apa yang Nabi baca dan bagaimana Nabi, bagaimana kaki Nabi, bagaimana tempat sujud Nabi. Semuanya itu dalam pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Salat malam kepada mereka yang berminat, kepada mereka yang ingin beribadat kepada Allah, inilah dia satu-satunya amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati pula penekanan ini tidaklah sebagai penekanan Nabi kepada salat fardu, kerana salat ini hanya wajib bagi Nabi dan tidak wajib bagi umatnya. Dan sengaja Nabi tidak salat di masjid beramai-ramai kerana nanti orang menganggap bahawa salat malam ini juga wajib, nanti memberatkan umat ini, menyusahkan. Jadi dengan itu Nabi salat di rumah. Namun begitu, salat ini boleh dilakukan berjamaah beramai-ramai, boleh dilakukan begitu. Tetapi untuk beramai-ramai ini pada setiap malamnya begitu, saya rasa tidaklah dituntut. Tapi sekali-sekala boleh dilakukan beramai-ramai di masjid. Sekali sebulan ke, umpamanya 2 kali sebulan ke, boleh dilakukan beramai-ramai mengikut suasana hari tidak bekerja umpamanya, boleh kita buatkan begitu. Ini sangat penting kerana Nabi dah menyatakan kelebihan salat ini, salat malam ini, dia boleh menyegarkan badan, boleh menjauhkan diri daripada penyakit, dan boleh merapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kelebihannya. Jadi memandangkan kepada kelebihan ini, Nabi sabda dahulu, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, ini adat orang saleh sebelum kamu, wa maqrabatun ila rabbikum, dan boleh mendekatkan kepada Tuhan, wa maghfiratul lisayyi'at, boleh menghapuskan dosa, wa manhatun 'anil ismi, dan boleh mencegah pula daripada dosa, wa matradatul lidda'i 'anil jasad, dan menghalaukan penyakit daripada badan. Jadi semuanya itu penting. Kemudian di sini kita lihat salat malam diwajibkan di atas Nabi, wajib sallallahu alaihi wasallam, kerana ayat menumpukan perhatian sembahyang kepadanya, kepada Nabi. Qumil laila illa qalila. Setengah ulama menyatakan umatnya juga wajib mengerjakannya, tetapi setelah turun hukum salat 5 waktu, maka kewajipan salat tahajud dimansukhkan. Tetapi witir masih kekal.
masih kekal dengan perintahnya sebagai salat yang sangat diutamakan, malah lebih diutamakan daripada salat tahajud. Mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih menyatakan salat witir sebagai salat akhir malam diwajibkan. Sebab itu mereka tidak akan salat subuh berjamaah sebelum mereka selesaikan witir terlebih dahulu. Witir dulu, kemudian barulah salat subuh. Tak boleh. Imam Syafi'i menyatakan dekat-dekat itulah juga sunat, tapi muakkad. Sunat muakkad, hanya istilah saja yang berbeza, hukumnya sama. Tinggal lagi Imam Syafi'i tak kata salat wajib, tapi salat fardu, kemudian yang salat sunat muakkad yang kedua. Imam Abu Hanifah katanya ada salat fardu dan salat wajib, itulah witir. Witir yang kita baca semalam setinggi-tingginya 11 rakaat. 11 rakaat boleh kita semayang. Kalau 11 rakaat maknanya bagaimana? 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat itu salam, kemudian 1 rakaat witir. 1 rakaat, bukan 3 rakaat witir, bukan 3 rakaat. Penentuan yang boleh kita yang menjadi kata putusnya ialah amalan Nabi SAW. Nak kira akal kita, boleh kita buat 3 rakaat akhir sekali. Tetapi inilah dia, bila kita ikat diri dengan sunnah Nabi, kita tidak akan teragak-agak untuk membuat keputusan bagi sesuatu amalan. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang ini, sembahyang tahajud, termasuk antara sunnah yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat menyatakan kelebihan sama ada daripada Quran maupun hadis. Selanjutnya, misalnya firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Mereka ni siapa? Mereka ni orang saleh, ahli-ahli ibadat. Sedikit saja mereka tidur, tapi banyaknya mereka beribadat. Firmannya lagi, tatajafa junubuhum 'anil madaji', renggang belikat mereka daripada tempat-tempat sujud. Renggang belikat ini artinya mereka bangun, mereka tidak tidur. Orang tidur itu orang-orang yang rapat belikat mereka dengan tempat tidur, rapat. Jadi kalau renggang itu maknanya sudah bangun lah, itu istilahnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dalam hadis pula menyatakan kelebihan salat ini, katanya, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Afdal puasa selepas daripada bulan Ramadan, bukan selepas Ramadan ini, kemudian daripada bulan Ramadan. Selain daripada Ramadan ini, puasa mana yang lebih afdal? Iaitu puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram, kita sebutnya bulan haram perang tu 4 bulan. Rajab termasuk, bukan yang Rajab, bukan Rajab sebenarnya, baca betulnya Syahrul Rajab, R-A bukan R-I. Kalau Rajab tu ya, Rajab tidak bahasa Arab lah, Rajab. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'da al-faridati siyamul layl. Sebaik-baik masa, sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Bukan pada bulan Muharram, bulan yang diharamkan perang. Itu maksudnya. Silap juga di sini. Bulan Muharram, bukan bulan Muharram, bulan yang diharam perang. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Muharram pun termasuk, tapi 4 bulan. 3 bulan lagi termasuk bulan Rajab. Itu boleh dipuasa, boleh puasa. Kebanyakan kitanya ramai puasa dalam bulan Rajab. Tapi nak tanya kelebihan bulan Rajab itu, kelebihannya dia termasuk dalam bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang diharam perang. Bulan yang diharam perang ini satu nikmat sebenarnya. Hidup 4 bulan dalam keadaan aman damai. 4 bulan yang lain-lain bulan perang. Bulan ini kalau berjumpa di tengah jalan pun,
Orang Arab Quraisy dia bersalam, padahalnya mereka bermusuh. Dia pernah bunuh bapa mereka, pernah bunuh keluarga mereka, tapi berjumpa dalam bulan haram, menurut undang-undang jahiliah mereka damai dalam bulan ini. Mereka boleh bersalam antara satu dengan lain. Menurut riwayat yang sahih pula daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana an-nabiyyu yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Kana an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang malam hingga bengkak tapak kakinya. Itu hingga bengkak tapak kakinya maksudnya lama sembahyang malam. Semalam lama. Apa yang dibacanya? Yang dibacanya Quran. Quran. Jadi Quran ni kalau baca banyak lama. Kalau tak baca Quran, baca pendek-pendek sekejap saja. Jadi Aisyah menyatakan lama. Tapattara qadamahu, bengkak kakinya. Ialah bengkak kaki akibat daripada sembahyang lama dalam menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi laporannya Nabi tidak mempunyai penyakit. Tak ada penyakit. Penyakit dia hanya satu kali dia disihir oleh Yahudi, Labid al-A'sam. Nabi pada ketika itu semacam pening, tapi bukanlah hilang akal, pening sebab disihir oleh Yahudi. Mengapa aku, Aisyah katanya, aku bertanya baginda Rasulullah, mengapa engkau bersemayang begitu lama sedangkan engkau telah diampuni dosa oleh Allah yang dahulu dan yang kemudian? Aisyah pun ingatkan, kenapa banyak masa lama-lama sangat sehingga bengkak kaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan yang lemah lembut, tidak marah kepada Aisyah. Katanya, afala akunu abdan syakura. Sebenarnya Nabi, mengapa aku tidak suka menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Wahai Aisyah, aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Mengapa lama semayang sedangkan engkau telah diampuni dosa? Aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur. Maknanya syukur ini tinggi sekali sehingga Quran menyebutkan kalau kita bersyukur kepada Allah maka tak habis-habis. Hatta kalau seorang itu ditakdirkan dia nak bersyukur kepada Allah yang memberi kepadanya nikmat, lalu dia mematuhkan kalau ada perintah sujud di atas bara api, itu pun belum habis lagi tahap kesyukuran kepada Allah. Kemudian riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya rak'atayn jami'an kutiba min az-zakirin waz-zakirat." Maksudnya, apabila seorang lelaki mengejutkan isterinya untuk sama-sama mengerjakan sembahyang malam, nescaya mereka dimasukkan dalam golongan lelaki dan wanita yang mengingati Allah. Bagus sekali jika suami isteri dapat salat bersama-sama tahajud, salat malam sama suami isteri. Tidak ajak tidur, tidak, ajak semayang, mereka bersama-sama semayang. Kutiba minaz zakirin waz zakirat, mereka berdua akan dimasukkan dalam senarai orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati semayang malam. Tapi ini memerlukan kepada satu kesedaran yang tinggi sebenarnya. Sama-sama memerlukan kesedaran yang tinggi kepada pentingnya semayang malam. Berapa rakaat? 2 rakaat saja. Jadi itu cukup dah. Fasallaya raka'ataini jami'an, bersama-sama, kutiba minaz zakirin waz zakirat. Maknanya kalau semayang seorang diri, sendiri-sendiri, itu kurang. Tapi semayang bersama suami isteri, tidak semayang ramai-ramai. Jadi orang katanya kalau semayang ramai-ramai di masjid lagi bagus. Tak, semayang di rumah suami isteri lebih baik. Mengapa saya rasa
saya rasa antara hikmahnya ialah mereka mempunyai masalah yang sama. Hidup suami isteri dalam rumah mereka, kadang-kadangnya masalah mereka adalah masalah isteri, masalah suami. Jadi kalau begitu semayang kepada Allah dan mohon padanya untuk diselesaikan masalah itu. Semakin tua semakin banyak masalah sebenarnya. Semakin tua semakin banyak masalah. Jadi kalau begitunya banyak kan semayang bersama, semayang tahajud bersama. Sikit lagi. Ulama sepakat menyatakan sembahyang malam boleh dilakukan selepas solat Isyak, tetapi tidak disyaratkan tidur sebelumnya. Amal kata kalau tak tidur macam mana nak sembahyang tahajud? Tidur tak lena nak tidur. Jadi kalau nak sembahyang di masjid ni duk bual dulu hak sama-sama, tak boleh tidur di luar. Tidak, tak payah tidur. Lepas Isyak masuklah waktu tahajud, salatlah tahajud. Tapi salat tahajud tu jangan lupa salat ada salat ba'diyah, salat fardiyah, ba'diyah, salat lain. Nak tidur semayanglah sunat 2 rakaat. Kemudiannya witir tidak boleh mendahului. Kalau rasa ada lagi kita nak semayang witir, semayanglah witir pada akhir malam sebelum subuh. Jadi akhiru salatikum bil laili, sebenarnya Nabi al-witru akhiru salatikum bil lail. Salat witir akhir sekali, akhir antara salat malam. Tahajud dahulu. Kemudiannya kalau rasa nak bangun lebih awal daripada awal, witir belum lagi. Witir sebelum daripada salat subuh, jadikannya akhir salat malam. Akhir salat malam artinya bukan selepas daripada sunat fajar. Sebelum sunat fajar itu bukan salat malam. Witir salat malam. Salatul lail. Sebahagian ulama menyatakan apabila seorang tidur pada awal malam, kemudian bangun di tengah malam, lalu bersalat, apa jua salat, nescaya salat itu dikira tahajud. Ini ulama kata kalau dia salat malam tu mana salat tahajud lah tu. Tak semestinya kita ni usalli sunnatat tahajudi. Usalli sunnatat tahajudi, tak apa, tak ada tahajudi pun, rata-rata bagi salat tu pada waktu malam. Salat pada waktu malam, sunat apa-apa pun yang dah lebih mudahnya kita nak sebutnya salat tahajud lah. Tapi sebelum salat tahajud ni, kalau dah tidur, ada muqaddimah dia dua rakaat. Sebelum daripada salat tahajud tu, salat dulu sebagai muqaddimah 2 rakaat. Kemudian tahajud lah berapa rakaat itu, pulanglah. Kita banyak kerja misalnya sebagai sunat 2 rakaat pun tidak mengapa, tahajud. Kemudian salat witir nanti dulu. Jadi dalam bulan Ramadan selalunya kita kira witir itu kita sambung terus. Ada setengahnya orang yang tak salat witir bersama dengan imam. Dia nak salat witir, maknanya dia nak salat sendirian di rumah ke ataupun di mana-mana, tapi pentingnya sebelum daripada salat subuh, salat witir. Ini salat witir ni lebih tinggi martabatnya daripada salat tahajud hakikatnya, kerana dia witir ni wajib. Tahajud tak ada siapa pun dari kalangan ulama menyatakan wajib. Tak ada. Witir, Imam Abu Hanifah kata wajib, Imam Syafi'i katanya sunat yang sangat-sangat ditekankan. Salatul witri akhiru salatikum bil laili, salat malam yang terakhir sekali. Soalnya kita nak baca apa-apa pun dalam salat ini, sama tahajud ke witir, kita boleh baca. Sangat mustahak kalau beberapa surah yang kita hafal itu baca dalam salat. Kalau kita luluh dalam salat ini, boleh bagi lesen besar lah. Kalau tidak kena pakai lagi lah. Kalau dalam semayang sangkut tak lulus. Kita sendiri yang hukumnya tak lulus. Mestinya boleh baca dalam salat. Menurut Al-Qurtubi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sembahyang malam dan daripada sebahagian malam, bangunlah daripada tidurmu, mendirikan sembahyang tahajud, fatahajjad, dengan membaca Al-Quran sebagai ibadat tambahan. Baca Quran dalam tahajud padamu. Semoga engkau dibangkitkan Tuhanmu pada hari akhirat,
maka maqam yang terpuji. Ini janji bagi mereka yang salat tahajud akan dibangkitkan di maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji ini maqam Nabi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudah. Dan bangkitkanlah Nabi itu, Nabi kita doa bangkitlah Nabi di maqam yang terpuji. Ini satu tempat, satu tahap yang tertinggi sekali, iaitu namanya al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta, yang kau janjikannya. Ini pun janji kepada mereka yang salat tahajud, maqam mahmud, al-maqam al-mahmud. Tahajud artinya bangun setelah terjaga daripada tidur malam. Kemudian perkataan tahajud menjadi nama kepada salat yang dikerjakan selepas bangun daripada malam. Sebaik-baik waktu untuk salat malam ialah setelah berlalu separuh malam, dan yang terbaiknya ialah pada 1/3 pada akhir malam. 1/3 di akhir malam itu yang sebaik-baiknya. Tapi akhir malam lah. Akhir malam ni kita kata pukul 3 tu akhir malam dah lah. Kalau akhir malam pukul 5:30 tak boleh buat apa, kita kata 5:30. Akhir malam pukul 3, pukul 4. Nabi SAW selepas dia salat tahajud, dia baring dahulu. Baring maknanya baring tu baring main-main je, dia bukan baring nak tidur. Baring dulu. Kemudian Nabi bangun untuk masjid menunaikan salat bersama dengan orang ramai. Maknanya Nabi salat tahajud di rumah. Di rumah tidak semayangnya, tidak semayang di masjid, tetapi boleh juga di masjid pun, terutama pada masa-masa yang akhir ini. Kalau semayang ramai-ramai itu jadi rajin sikit. Semayang bersendirian di rumah, Allah, kalau boleh 2 rakaat pun tak apa dah di rumah, malas. Itu dia. Nak apa pula nak baca Quran yang panjang-panjang pula. Jadi semuanya boleh lah. Boleh. Ada orang cadangnya di masjid ni, kalau semayang kapten kita cadang, kalau dia katanya kalau boleh sekali sebulan pun tak apa semayang qiyamul lail di masjid boleh, tapi jangan minta sahur lah. Okay, sahur pun tak apa. Katalah dulu hadis Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul lail asma' qala jawful lail. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.